Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama sekali nawaitul i'tikaf bagi yang belum niat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Anas selaku moderator forum pada malam ni. Yang dimuliakan Fadhil Ustaz Rizam Ghazali hafizahullah, yang berusaha pengerusi serta jawatan kuasa Masjid Timah, tuan-tuan guru, asatidzah, para hufaz, seterusnya muslimin dan muslimat, para suami dan isteri yang dirahmati Allah sekalian. Bukan suami isteri saya lah. Maksudnya para suami-suami dan isteri-isteri yang dirahmati Allah sekalian. Saya mohon izin untuk memulakan forum pada malam ni daripada Tuan Guru Ustaz Rizam. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memberikan izin dan peluang untuk saya berada dengan orang-orang soleh pada malam ni, sama-sama berkongsi sesuatu benda yang mana kita duk cari tiap-tiap malam di masjid ni, tuan-tuan sekalian, adalah untuk akhirnya sekali mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai suami, kita nak redha Allah. Kita sebagai isteri, kita nak redha Allah. Malam ni kita sebagai anak, kita nak redha Allah. Kita sebagai abang, kita nak redha Allah. Kita pemimpin, kita nak redha Allah. Kita rakyat, kita nak redha Allah. Maka tujuan kita datang, kita nak dengar apa yang Nabi bagi tahu. Lebih khusus pada malam ni, sebagai seorang isteri, kami nak redha Allah, nak duduk dalam nikmat selama-lamanya, nak lihat wajah Allah di hari akhirat dalam syurga, dan nak duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi bagi tahu, kami selaku isteri-isteri. Saya macam nak buat cadangan orang perempuan mai depan. Kan? Ataupun perempuan duduk sebelah ke kan. Tapi tak apa nampak tengah ni noh. Saya pun besar juga nampaklah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dengan statistik, kalau dalam dunia Islam 15 minit ada seorang yang akan bercerai di dalam muka bumi ni. Setiap 15 minit. Kalau 20 tahun yang lalu, cerai ni jarang. Walaupun majlis kenuri dulu tak ada orang menyanyi. Majlis kenuri dulu bersanding
tak sampai RM3,000 nak buat apa nama ni pentas tu. Majlis Kenuri 20 tahun dulu tak ada fotografer 1,500. Abu Khadijah ambil berapa tau kalau berkahwin kan. Tetapi kebanyakan majlis ataupun pasangan-pasangan dahulu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kekal sampai akhir hayat. Semakin dekat dengan akhir dan kebinasaan bumi ni, makin banyak pasangan-pasangan yang bercerai, sama ada diceraikan oleh suami yang tidak bertanggungjawab ataupun tiap-tiap hari isteri yang minta. Seperti mana yang kita duk tengok hari ni, sekian, failkan cerai. Maka wanita-wanita yang tidak takutkan Allah, wanita-wanita yang tak belajar hukum hakam, mereka mudah untuk sebut, mereka mudah untuk pergi mahkamah. Hari ni boleh lawan, kami nak minta cerai, duduk di tangan kami dah hari ni. Kalau dulu suami saja, suasana hari ni, isteri kata kami pun dah boleh minta bila-bila masa saja untuk kami berpisah dengan suami. Di Malaysia 2007 sepanjang setahun sebanyak 20,000 lebih kurang kes cerai. Sehari tak banyaklah, dalam lebih kurang 55 saja. Sehari 55 di tempat kita. Dengan sebab itu, tanpa buang masa, saya pun dengar tak saat 20 minit saja. Maka saya nak mulakan. Ada 8 perkara yang digariskan di dalam agama ini, apa yang perlu dilakukan oleh suami, oleh seorang isteri terhadap suaminya. Kalau tak buat, ketika itu dia menjadi seorang isteri yang nusyuz, yang derhaka kepada suaminya. Yang pertama ialah ketaatan kepada suaminya selama mana yang diarahkan itu bukanlah perkara yang maksiat. Yang ni kaedah. Ibu-ibu yang ada di belakang, kakak-kakak yang ada di belakang yang sudah pun bergelar isteri, apa sahaja suami suruh, kaedah dia, selama mana tidak melanggar syarak, maka wajiblah ke atas isteri itu untuk mentaati suaminya. Kalau suami dia minta benda tak masuk akal, 3,5 nak nasi goreng Cina, dia gerak ni, awak bang buat nasi goreng Cina tu kurang garam, susun timun tepi. Kan hari ni punya gila sikit kan. Kita mangkit ni fikir, yang ni langgar arahan agama tak? Permintaan suami kita waktu tu, kita nak timbang sebagai seorang isteri macam mana? Kita timbang arahan itu adakah langgar arahan agama ataupun tidak, bercanggah dengan arahan Allah ataupun tidak. Selama mana tak bercanggah, mangkit buat. Oh, sedap kat lepa ustaz. Ayat tu mesti keluar ya. Oh, macam raja dengar ustaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni bukan kita nak angkat suami untuk jadi raja, akan tapi malam ni kita nak bagi tahu bagaimana adilnya Islam ini. Apabila ditanyakan kepada Nabi SAW oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ah? Ya Rasulullah, bagi orang perempuan, siapakah orang yang paling dia kena hormat, yang paling besar tanggungjawab? Nabi kata zaujuha, suaminya. Kemudian kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal rajul? Bagi satu orang laki-laki, siapa yang paling dia berhak untuk hormat dan bagi tanggungjawab? Maka Nabi jawab, ummuhu, ibunya. Ada tak? Hak duduk depan saya ni semua laki-laki. Manusia nombor 1 yang paling kita sayang, yang paling kita bagi tanggungjawab kita, yang paling kita lebihkan adalah ibu, iaitulah seorang perempuan kita. Dan wanita yang duduk di belakang, Nabi kata orang perempuan pula, manusia yang paling dia kena taat, yang paling dia kena ikut cakap ialah suaminya. Sama,
Adil Islam. Maka yang pertama yang selalu Nabi ulang ialah ketaatan kepada suami selama mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali suami minta juga benda-benda yang mudarat, yang tu juga tak boleh untuk turut. Saja. Dia duduk di sini nama apa? Masjid Timah kawasan apa ni? Perai. Duduk Perai. Pukul 12 tengah malam, dia kata aku nak hampir berjalan kaki beli cendol kat Jam Besar Sungai Tani. Kita pun mengkit-mengkit tengok 12.30. Ustaz kata lagi tak langgar syarak dan tak mudarat. Hak ni kalau nak berjalan kaki pergi sana, mudarat lah. Tak payah ikut. Mudarat. Dia suruh jalan kaki 12.30 malam. Dengan keadaan yang tak aman di negara kita ni. Jadi satu hari seorang wanita pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah dia tak puas hati dengan kelebihan yang Allah duk sebut banyak kepada orang lelaki-lelaki, yang Rasulullah duk sebut banyak kepada orang lelaki-lelaki. Ada zaman Nabi. Maka orang perempuan pun mesyuarat di parlimen perempuan waktu tu. Sahabiyat ni, sahabat-sahabat Nabi yang wanita, sahabiyat, termasuklah beberapa orang Ummul Mukminin. Termasuk beberapa orang Ummul Mukminin, isteri Nabi duduk dalam tu mesyuarat, orang perempuan semua. Lajnah Muslimah. Mereka mesyuarat, mereka kata kita tak perhati. Orang lelaki-lelaki ni duk nampak lebih. Benda yang paling besar sekali dalam hidup ni adalah jihad, dan jihad hanya orang lelaki-lelaki. Orang perempuan dia nak berkena bagi ketaatan dia yang paling nombor satu, yang paling utama lelaki-lelaki. Mereka duk senarai. Hak lain pun duk. Orang perempuan bila mesyuarat semua cakap. Dia tak diam seorang aja. Hak ni cakap, hak ni cakap. Contohlah tu tambah. Hak tu hak yang kita tengok lah. Kan? Bila cakap apa semua, lepas lantik lah ni, kita lantik seorang pergi jumpa Rasulullah, bagi tahu benda ni, cuba tanya Nabi. Ya Rasulullah, orang lelaki-lelaki boleh sekian, kami ni dapat apa? Maka mereka pun pilih satu orang wanita yang paling cerdik di kalangan mereka, yang paling fasih bercakap. Namanya Asma bintu Yazid. Dia pun pergi jumpa Nabi. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Bazzar dan Al-Imam At-Tabarani. Sampai di rumah, dia kata, Ya Rasulullah, ana wafidatun nisa'i ilaiki. Saya duta wanita kepada kamu. Wakil lah. Maksudnya mereka dah mesyuarat sebelum tu, dah bincang apa dia masalah dia. Walaupun mereka nak pergi mengadu kepada Nabi, tetapi aduan itu tetap juga berkaitan dengan perkara akhirat mereka. Bukanlah yang mereka nak adukan itu ialah hak wanita ditindas, tidak. Nampak tuan, beza. Sekali kita duk ingat, sama macam kami Ustaz. Kan? Kami tidak diberikan hak seperti lelaki macam hari inilah, orang yang memperjuangkan kesamarataan hak di antara lelaki dan perempuan. Maka mangkitlah wakil-wakil perempuan ni pergi jumpa, nak minta juga supaya dikanunkan hak itu sama rata. Bezanya wanita kita dengan wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka pergi mengadu ke Nabi adalah juga benda akhirat. Ya Rasulullah, saya duta kepada semua muslimah yang ada di Madinah ni. Kami berbincang dan kami mendapati seolah-olah laki-laki ni ada kelebihan yang tak ada pada perempuan. Ya Rasulullah, orang lelaki boleh pergi jihad, lepas jihad mati syahid. Mati syahid, sakit pun tak rasa, kemudian roh dia sudah boleh terbang di dalam syurga. Ya Rasulullah, orang perempuan buat apa? Pasal apa kami tak boleh dapat kelebihan mati syahid seperti yang orang lelaki-lelaki dapat? Nampak cara fikir orang perempuan zaman Nabi? Tak sama. Rupanya yang mereka risaukan itu ialah kelebihan yang mereka tak boleh dapat, yang orang lelaki boleh dapat, iaitulah mati syahid. Ya Rasulullah, kami orang perempuan ni dapat apa?
Tiap-tiap tahun 2 kali, 3 kali Nabi akan bawa para sahabat yang lelaki-lelaki keluar berjuang fi sabilillah, balik apa semua mati syahid. Nabi pun jawab, ablighi man laqiti minan nisa. Bagi tahu pada semua wanita yang kamu jumpa selepas ini, anna ta'ataz zauj, bahawasanya mentaati suami, wa'tirafan bihaqqihi, dan juga melakukan kesemua hak-hak suami, ya'dilu dhalik, sama macam pahala mati syahid kepada seorang lelaki. Nabi kata ya'dilu, sama Nabi kata. Rasulullah tuan-tuan, dia yang bawa berita tu. Nabi yang bagi tahu tujuan hidup, Nabi yang bagi tahu tiap-tiap isteri yang menjalankan hak seorang suami, yang memberikan hak seorang suami, yang melakukan tanggungjawab kepada suaminya, ya'dilu dhalik, sama macam suami-suami lelaki-lelaki yang keluar dan mendapat syahid fi sabilillah. Kalaulah aku boleh arahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, kata Nabi, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, nescaya aku akan mengarahkan seorang isteri untuk sujud kepada suaminya. Besar ke kecil tuan-tuan ni? Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Besar. Nabi kata kalau boleh untuk aku arahkan seseorang sujud kepada seseorang, la amartu, aku akan arahkan orang perempuan untuk sujud kepada suaminya. Bukan sujud ibadah, sujud ihtiram, sujud menghormati. Allah mentakdirkan kepada orang laki-laki dalam kehidupannya untuk dia memberikan keseluruhan ataupun kebanyakan penghormatannya kepada seorang perempuan, iaitu ibunya. Dan orang perempuan juga kena ingat, Allah telah mentakdirkan ke dalam hidup seorang wanita, iaitulah isteri, untuk memberikan ketaatan dan keseluruhan kehidupannya kepada suaminya. Dan Nabi sebut lagi dalam ketaatan ni, kata Rasulullah, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana wanita yang tidur dalam keadaan suaminya redha kepadanya, dakhalatil jannah, dia masuk syurga. Mati masuk syurga. Orang laki-laki ni paling besar tuan-tuan, kalau nak tidur ialah try buat telefon mak atau ayah yang masih hidup, tanya mak redha tak kat cik? Oh, rasa waktu tu tuan, rasa waktu tu orang lelaki. Ini rahsia. Rahsia untuk bahagia hati ni. Bahagia lepas tu macam tak ada masalah. Ada Tuhan uji tapi tak rasa ringan. Masalah duit tak ada, masalah keluarga tak ada, masalah iaitu apabila setiap hari dia telefon untuk minta redha ibunya. Sama macam orang perempuan, apabila setiap hari salam dengan suami sebelum tidur, abang redha tak dengan mak? Kalau suami dia kata redha, dia boleh rasa waktu tu juga betapa Allah membersih dan meluaskan hatinya. Janji Nabi bukan janji saya, janji Rasulullah. Laki orang takdir, Allah takdirkan kepada ibunya. Ibu yang paling bisa sekali. Ibu. Minta suruh ibu lafaz. Ibu lafaz redha itu. Orang perempuan minta suami lafaz redha itu. Bahagia hidup dia. InsyaAllah. Kemudian dalam satu hadis lagi riwayat Imam Tirmizi, apabila satu orang laki-laki mendapat, laki yang soleh mendapat isteri yang tidak solehah, Allah janji dalam Quran, at-tayyibatu lit-tayyibin, wanita solehah untuk lelaki soleh, lelaki yang soleh untuk wanita yang solehah. Itu kaedah. Kadang-kala Allah menguji
Keluar daripada kaedah Allah uji. Suami soleh dapat isteri tidak solehah. Seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihimassalam. Isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak beriman kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihimassalam. Tak mau. Kata Rasulullah, ketika mana seorang lelaki diuji dengan wanita yang tidak salihah, angkat suara bila cakap depan suami, herdik suami, maki suami depan orang ramai dan sebagainya. Kata Nabi, ketika itu bidadari lelaki itu akan berkata kepada wanita itu, "Hei wanita, la tu'zihi, jangan sakitinya. Qatalakillah, pergi mampuslah kamu." Siapa cakap? Bidadari. Laki soleh. Dia sabar. Bini dia pemain dia depan orang. Bini dia berjatuh dia depan orang. Bini dia sebut aib dia depan orang. Dia sabar. Ketika dia mengasari suaminya, angkat suara di depan suaminya, kata Rasulullah, bidadari suaminya telah pun menyebut di sana, qatalakillah, pergi mampus kamu. Wahai wanita, dia duduk marah perempuan tu. Innama huwa dhaifun indaki, sesungguhnya lelaki itu sebenarnya tetamu kamu, kata bidadari daripada sana. Orang perempuan bila dengar bidadari jadi lemah semangat. Ada satu benda yang ustaz-ustaz jarang sebut pasal bidadari ni. Selain daripada dia cantik, tak pernah hilang darah, kekal dengan umur mudanya, dia tak pernah pandang lelaki lain, bidadari ni. Ada satu benda yang jarang kita cerita untuk melegakan hati orang perempuan terhadap bidadari ni, ialah apabila isteri Nabi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah ke Ummu Salamah? Ana lupa dah. Sama-sama lupa. Ummu Habibah ataupun Ummu Salamah. Tuan-tuan tengok apa yang isteri Nabi fikir. Ya Rasulullah, nisaun mu'minat afdal amil hurul ain. Bila Nabi duk cerita bidadari ni, oi tak tahulah, kalau minum kopi O, nampak kopi O turun ni, warna hitam turun. Itu saya mereka tu nak cerita bidadari lah, wangi lah dengan peluh dia, tak tahulah macam-macam lah. Bila Nabi duk cerita pasal bidadari ni, salah seorang isteri Nabi kata, Ya Rasulullah, orang perempuan beriman masuk syurga afdal ataupun bidadari di dalam syurga? Tuan-tuan, apa Nabi jawab? Nabi kata, nisaun mu'minat, wanita-wanita dunia yang beriman bila dia masuk syurga, dia lebih utama, lebih cantik, lebih mulia daripada bidadari. Nah, ambil ni malam ni. Yang ni orang jarang sebut. Orang duk sebut bidadari apa semua, sampai apa? Sampai semua orang lelaki bercita-cita, kalau masuk syurga nanti ustaz, kalau boleh tak mau dah kot hak isteri di dunia ni. Dia sebut pelan, dia kata kalau boleh tak mau kot. Pasal apa? Ni hadis ni tak sampai. Subhanallah. Nabi kata nisaun mu'minat, mana-mana wanita dunia yang beriman masuk syurga, dia lebih cantik, lebih mulia, lebih harum daripada bidadari. Tuan-tuan ingat ni, kita nak kekal dengan muka ni kah? Laki-laki bertambah kacak, wanita bertambah cantik setiap hari, bahkan setiap saat, setiap kali angin syurga menyapai wajah-wajah mereka. Suami kita pergi kedai. Di syurga ada kedai nah. Tu kata cerita syurga lain pula ni. Tesco syurga, Giant syurga. Hebat pada sinilah. Bila suami tu pergi kena angin. Bila kena angin semakin kacak. Bila dia balik, isteri dia akan kata, wahai suami, kamu semakin kacak. Kita pun kata kat isteri kita, wahai isteri, kamu juga semakin cantik. Jadi, itu cerita syurga. Itu yang pertama. Habis 20 minit. Ada 8. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi beritahu kepada wanita-wanita. Riwayat Imam Ahmad. Rasulullah kata, taatilah suami kalian. Taatilah suami kalian. Innama
huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya dia adalah syurgamu atau nerakamu. Maksud hadis ni ialah, kata para ulama, taatilah mereka, sesungguhnya mereka adalah sebab yang paling utama selepas beriman kepada Allah dan Rasul untuk membuatkan kamu sama ada masuk syurga ataupun masuk neraka. Nombor satu. Kemudian nombor dua, tanggungjawab yang kedua, untuk tak jadi isteri yang nusyuz, ialah menjaga pandangannya daripada melihat lelaki lain dan dilihat lelaki lain. Hak ini jarang kita tekan. Satu orang yang bergelar isteri hendaklah menjaga aurat dan tubuh badannya daripada dilihat oleh lelaki lain, dan hendaklah menjaga matanya daripada melihat lelaki lain. Ingat nombor dua ni. Kata para sahabat, dulu kami melihat muslimat pada zaman kami datang untuk mengerjakan solat jemaah di masjid. Di Masjid Nabawi ada muslimat mai, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kata Sayyidina Umar, ketika mana mereka datang pada waktu subuh, kami tidak mengenali mereka walaupun selepas terbit matahari. Apa maksudnya tuan? Apa maksudnya? Maksudnya muslimat dulu pakai tudung Farida kah? Adakah orang muslimat dulu pakai baju yang kain likra tu kah? Apabila Sayyidina Umar kata kami tidak mengenali mereka walaupun selepas terbit matahari, ialah kerana kesemuanya tutup keseluruhan tubuh badan mereka kecuali mata sahaja. Itu pakaian pada zaman Nabi SAW, mata sahaja. Termasuk isteri-isteri Nabi dan isteri-isteri para sahabat. Yang tu yang terbaik. Sampai kita tak tahu hak mana gemuk, hak mana kurui, hak mana hitam, tak tahu. Nak naik syahwat macam mana? Kalau tengok hitam saja, lepas tu kain pula tebal, melabuh sampai ke bawah. Dan orang perempuan tidak mengapa untuk memakai pakaian yang meleret sampai ke bawah, tak apa. Selama mana bukan untuk tujuan bongkak dan juga takabur di depan orang lain, boleh. Bila pakaian dia labuh, dia tutup semua, kaki dia, kasut bata dia pakai pun tak nampak. Mana orang perempuan pakai kasut bata, Ustaz? Tak kira lah. Maksudnya tak tahu dia pakai apa, tak nampak bini isteri siapa apa semua, tak tahu. Nabi peluk Sayyidatuna Fatimah. Hak minggu lepas punya forum kita dah cerita dah. Kasih Rasulullah dengan Sayyidatuna Fatimah luar biasa. Seronok tengok kehidupan Nabi dan Fatimah. Satu-satunya anak yang hidup sehinggalah Nabi wafat. Yang lain 6 wafat sebelum Nabi wafat. Yang hidup sampai Nabi wafat hanyalah Fatimah. Lepas Nabi wafat, berapa bulan lepas tu baru Fatimah pun wafat pula. Satu hari Nabi pergi Fatimah, Nabi peluk Sayyidatuna Fatimah. Nabi kata, wahai Fatimah, ayyu syai'in khairun lil mar'ah? Benda apa yang paling besar dalam peraturan seorang perempuan? Fatimah pun jawab. Kata Sayyidatuna Aisyah, Fatimah ni antara manusia yang paling berakal pada zaman kami di kalangan wanita. Bila ayah dia Rasulullah tanya, wahai Fatimah, apa peraturan seorang perempuan yang paling bagus? Jawab Fatimah, alla tara rajulan wala yaraha rajulun. Iaitu dia tidak melihat lelaki lain dan dia tidak membiarkan lelaki lain melihat dia. Nabi pun peluk Sayyidatina Fatimah. Nabi kata, zurriyatan ba'duha min ba'd. Nabi kata, sungguh hang ni anak daging, darah dagingku. Sungguh benar kamu ini wahai Fatimah, darah dagingku. Sebab apa? Sebab hak Fatimah jawab tu betul. Hari ini isteri menjadi nusyus kerana menguploadkan gambar-gambarnya. Dalam akaun Twitter dia ada gambar, dalam akaun Facebook dia ada gambar, dalam Instagram dia ada gambar, dan kesemua gambar itu bukanlah yang menutup aurat dengan sempurna. Tuan-tuan keluar hari ini, esok
Contoh jumpa 100 orang perempuan, kira 1, 2, 3, 4, berapa yang tutup aurat dengan sempurna. Kadang tudung ni kosong, tengkok kosong. Lepas tu baju t-shirt. Saya kata ni mazhab Fir'aun kau mazhab mana ni? Dia pakai tudung, tang ni kosong, dia tak tutup tang ni, leher semua kosong, pakai t-shirt. Dia yang tu sebenarnya style. Kalau tengok dia fashion terkini. Fashion ahli neraka yang terkini. Oi, kasar dia ni. Tak kira. Sungguh tuan-tuan. Betapa setiap hari apabila melihat kepada wanita, terutamanya yang bergelar isteri, isteri-isteri kepada suami-suami, yang pemakaian itu membuatkan suami mereka bergelar dayus, dan dengan pemakaian itu menyebabkan mereka digelar nusyuz, yang tidak bau wangi-wangian syurga. Dan betapa ramainya wanita yang bukan saja berketerampilan tidak menutup aurat, tayang pula tiap-tiap hari, 1000 orang duk tengok dosa dia buat. Dalam akaun dosa suami pun masuk tiap-tiap saat, dalam akaun dia pun duk masuk juga. Kecuali si suami itu dah tegur dah, tapi dia tak berubah. Tuan-tuan, hak yang kedua untuk mengelakkan isteri itu menjadi nusyus ialah menjaga dirinya dari dilihat oleh lelaki ajnabi, dan dia tidak melihat lelaki lain. Akhir zaman ni, kalau laki tengok perempuan, lepas tu laki-laki ni pakat duk seronok, yang tu jijik. Tapi kalau perempuan tengok laki-laki, dia melompat-lompat tepuk tangan, yang tu tak apa, penghormatan kepada lelaki tu. Nampak tak? Faham ke tak? Tu panjang tu nak urai tu. Kalau dalam konsert, orang laki-laki main, artis laki main duduk di depan, hak perempuan ni melompat-lompat sebut nak kahwin dengan hang, sebut apa semua ni, pakat menjerit. Yang tu tak apa. Yang tu laki tu boleh seronok, boleh berbangga. Zaman hari ni lah, zaman kita. Sedangkan kedua-duanya dilarang keras oleh agama Islam. Wanita tengok laki-laki ajnabi pun Allah larang. Nabi SAW larang, seperti yang kita sebut tadi. Saya rasa yang terakhir kot, banyak sangat ni. Yang ketiga dan yang terakhir untuk pusingan yang pertama ni ialah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang bersifat isteri nusyus ialah apabila dia keluar daripada rumahnya tanpa izin suaminya, ataupun dia melakukan ibadat sunat tanpa izin daripada suaminya. Hak tu pun sama juga. Makcik-makcik yang dah lama bergelar isteri, bila kita duduk di rumah, sebelah lah kata awal lagi, kita duduk baca Quran, suami ajak tidur, tepuk dah ni, panggil nama kita, sambil duduk tepuk lah, kita faham lah. Kita kata, Sat nak habis lagi setengah juzuk ya. Tu dia. Setengah juzuk tu bukan Sat tu. Dah lah kawan tu baca 3 baris mata kembang, 3 baris kembang. Duk tak spek mata ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sebut, makcik-makcik, ibu-ibu sekalian, apabila kalian dipanggil oleh suami kalian, hendaklah menyahut seruannya, wa in kanat 'ala tanur, sekalipun sedang memasak di dapur. Bila suami panggil. Jadi betapa banyaknya hari ni, kembali pada nombor 3 atas saat ni, keluar daripada rumah tanpa izin. As-sarih kata para ulama. Apa maksud as-sarih? Izin yang jelas. Maksudnya izin tu bukan dia kata, abang, saya ni esok mula kerja dah, maka saya nak minta izin siap-siap sampai pencen ni untuk keluar. Dia kata sekali ni abang, adakah memadai? 38 tahun punya, minta siap-siap. Yang lebih baik kata para ulama ialah setiap kali seorang isteri melangkah kaki keluar daripada rumahnya, maka hendaklah dia meminta izin kepada suaminya.
Lepas tu dia adalah pengecualian-pengecualian dia. Seperti kalau suami tak pernah ajar ilmu fardu ain, maka isteri boleh keluar walaupun tanpa izin suami. Suami tak pernah ajar. 13 tahun kahwin, tak pernah sekali pun dia mengajar tentang fiqh ataupun tak pernah bawa sekali pun. Isteri boleh keluar, kata para ulama. Keluar untuk tu je lah. Bukan pergi singgah Giant pula 3 jam. Keluar untuk pergi mengaji itu saja. Ataupun suami tak benarkan langsung untuk ziarah ahli keluarga bertahun-tahun, waktu tu isteri boleh keluar. Ziarah mak dia, ziarah ayah dia, lepas tu balik. Tak bolehlah dia keluar, dia kata dah 2 tahun tak pergi, dia nak pergi duduk 2 minggu. Ini tak boleh. Keluar sat je, keluar ziarah, tunai hak apa semua, patah balik. Lain daripada tu yang berlaku kepada kita hari-hari, berapa banyak yang kita duduk keluar, bukan kita lah, isteri-isteri, makcik-makcik yang bergelar isteri, kakak-kakak yang bergelar isteri di belakang, berapa banyak kita keluar daripada rumah, tak pernah minta izin. Ketika itu, malaikat sedang menulis title kita, Zaujatun Nashizah, seorang isteri yang nusyuz. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, sebagai muqaddimah pada soalan kedua, Rasulullah sebut thalathatun, ada 3 kumpulan, la tuqbalu lahum salatun, yang Allah tak terima solat mereka. Semayang sehari 5 waktu, Tuhan tak terima. 3 kumpulan. Wala yas'adu lahum ila sama hasanatun, dan apa sahaja kebaikan yang dia buat tidak akan diangkat ke langit. Semua ibadat yang saya dan tuan-tuan buat, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kesemua ibadat kita akan diangkat ke langit untuk diterima. Bukan semua ibadat yang kita buat Allah Subhanahu Wa Taala terima. Sebab tu Nabi ajak satu doa, ya Allah, terimalah semayang kami. Ulama ajak kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah bacaan Quran kami, puasa kami, zikir kami, sedekah kami. Ada di kalangan manusia ni ancaman yang cukup menggerunkan kita, iaitu Nabi sebut 3 kumpulan ni semayang dia Tuhan tak terima. Dan apa jua ibadat ataupun kebaikan yang dia buat takkan dibawa untuk naik ke langit. Apabila Nabi Yunus berzikir di dalam perut ikan, di dalam dasar lautan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, zikir itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naik ke langit, lalu ke 7 lapisan langit itu. Akan tetapi apabila zikir yang datang daripada dasar lautan, datang daripada mulut manusia di dasar lautan, berada dalam perut ikan, maka kata para ulama, yang apabila melihat zikir Nabi Yunus alaihi salam merentasi ke-7 langit dalam keadaan yang beza dan pelik, ulama kata sautun ma'ruf min makanin gharib. Ulama kata apa? Malaikat kata apa, tuan-tuan? Malaikat kata, suara ni semua kita kenal, tapi kali ni datang daripada tempat yang sangat pelik. Saya nak beritahunya, kebaikan kita buat semua naik ke atas sana, malaikat akan melihatnya. Rasulullah sebut ada 3 kumpulan, dia semayang Allah tak terima, dia buat apa saja kebajikan takkan naik ke langit. Nombor 3 kata Nabi, wal mar'atu as-sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda. Seorang wanita, isteri yang suaminya kecil hati dengan dia. Seorang isteri yang dia menjalani kehidupan dalam keadaan suami dia marah kepadanya. Seorang isteri yang menjalankan kehidupan seharian dia dalam keadaan suami dia kecil hati dengan dia. Nabi kata, solat dia Allah tak terima, kebaikan dia tak naik ke langit, hatta yarda, sampailah suami dia redha dengan dia. Isteri-isteri, ibu-ibu yang dapat suami yang perangai tak elok,
Dia zaman hari ni bila saya nak sebut suami-suami yang tak elok ni, dia jadi tak berapa nak kena. Sebab kalau sebut lelaki suami kaki pukul, sekarang ni isteri pun kaki pukul. Ini masuk dalam metro, mahligai berduri, derita beristeri samsing. Umur apa? Umur 70 Ustaz. Luluh hati Razman 30. Apabila isteri yang dikahwininya atas dasar cinta tergamak bertindak ala samsing terhadapnya, termasuk mengejutkannya daripada tidur dengan kaki, selain lebih daripada 10 kali minta cerai sehari. Dia jadi trend. Isteri-isteriku samsing ni jadi trend. Isteri pukul suami, isteri simbah asid pada suami dan sebagainya. Maka kalau 10 tahun yang lalu kita nak sebut suami pukul isteri, yang tu banyak. Ataupun yang tu dominan. Suami pukul isteri. Cuma dalam round yang kedua ni, yang lebih saya nak tumpukan ialah apabila keputusan untuk ceraikan isteri ni diletakkan kepada suami, syurga bagi seorang isteri ada pada seorang suami. Di zaman hari ni, yang suami dayus, isteri nusyus hampir sama banyaknya, membuatkan orang perempuan tercari-cari satu idola dalam kehidupan mereka, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan idola itu tetapi jarang kita kisahkan. Sedangkan Quran dia buat mai kisah, tuan-tuan. Quran kalau dia buat mai kisah adalah untuk diketahui kisah itu oleh umat Nabi Muhammad, dan akhirnya diambil pengajaran dan juga teladan. Antara kisah dalam Quran yang hebat ialah kisah Imra'atu Fir'aun, isteri Fir'aun. Minggu lepas saya janji nak cerita, minggu ni saya cerita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam sejarah isteri-isteri dunia, sejak zaman Nabi Adam AS sampai kiamat, lelaki yang paling bengis dan yang paling zalim sekali siapa? Jawapannya Fir'aun. Minggu lepas kita dah cerita dah kekayaan Fir'aun, tentera dia punya kerajaan dia yang dahsyat dan sebagainya, membuatkan Fir'aun bila melihat tentera dia yang ramai, ekonomi dia dan kekayaan dia yang luar biasa, kemasyhuran dia, kemajuan pentadbiran dia, akhir sekali Fir'aun mengaku dia Tuhan. Sebab terlalu dahsyat, dia tengok kekayaan dia terlalu melimpah. Dia pun mengaku, kata ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Di dalam Al-Quran Allah menyebut ada seorang wanita yang telah dipuji oleh Allah dalam Quran dan oleh Nabi SAW. Nabi kata, kamula minar rijali kathir, telah sempurna tahap iman di kalangan lelaki ramai. Walam takmul minan nisa, dan tidak sempurna di kalangan wanita illa arba'ah, kecuali 4 orang Nabi sebut. Yang capai tahap sempurna iman di kalangan laki-laki ramai, di kalangan perempuan Nabi sebut 4. Yang pertama, Maryam ibnatu Imran. Yang tu cerita lain, kehebatan Maryam, bonda Nabi Isa, dan Allah cerita dalam Quran. Yang kedua, Asyah imra'atu Fir'aun, Asyah isteri Fir'aun. Yang ketiga, Khadijah bintu Khuwailid, isteri Nabi. Yang keempat, Fatimah bintu Muhammad. Keempat-empat wanita ini mencapai tahap iman yang sempurna. 4 ni. Tuan-tuan, apa cerita isteri Fir'aun? Cerita isteri Fir'aun ialah Asyah ini, walaupun suaminya ialah Fir'aun, tetapi kisah kesolehannya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini yang susah ni. Suami dia manusia yang paling zalim atas muka bumi ni.
Suami Asia bukan sahaja manusia yang paling zalim, bahkan dia adalah manusia yang paling kufur bila dia mengaku dia Tuhan. Walaupun bersuamikan Fir'aun yang gamak untuk zalimnya Fir'aun ni tuan-tuan, satu je contoh dia, iaitu selepas Fir'aun mimpi ada seorang daripada Bani Israel akan meruntuhkan kerajaan dan kekuasaannya, Fir'aun arahkan pada tahun itu, bermula daripada hari ini, semua bayi lelaki Bani Israel mesti dibunuh. Bukan masuk ISA, bukan masuk penjara tanpa penjelasan. Keluar satu keputusan perkeliling rasmi daripada pemerintah Mesir ketika itu, mana-mana bayi lelaki daripada Bani Israel wajib bunuh. Tidak terlepas seorang pun daripada bayi Bani Israel. Itu nak cerita tergamak Fir'aun tahap tu. Dia boleh kurang arahan. Bukan dia suruh bunuh orang tua, bukan dia suruh bunuh pejuang-pejuang yang muda, dia suruh bunuh bayi. Tuan-tuan, bersuamikan Fir'aun, macam mana bayang tengok. Ustaz, kalau dapat suami tak elok boleh masuk syurga ke Ustaz? Maka kakak, ibu-ibu yang ada di belakang, makcik-makcik yang ada di belakang, sejahat mana pun suami kita, semalas mana pun suami kita, sezalim mana pun suami kita, dia tidak menandingi kejahatan dan kezaliman Fir'aun. Hak tu je. Apabila Asia duduk satu istana, tuan-tuan bayang kekayaan Fir'aun, bila mati mana-mana raja Fir'aun akan dibina satu piramid untuk diletakkan jasad raja tu dalam piramid tu. Kita sultan kita pun kecil je dia punya pusara dia. Zaman Fir'aun dibina sebuah piramid, sekiranya maharaja yang bernama Fir'aun sekian-sekian mati, yang mana dia punya bongkah bata tu sebesar-besar meja ni, bahkan 2 kali. Bukan ni, 2 kali. Saya pernah tengok bongkah tu. Punya kaya dia. Saya sebut pada minggu lepas, menara yang ada di Mesir ketika itu, yang dibina dengan teknologi pada zaman itu, ketinggiannya 10 batu. Menara zaman Fir'aun 10 batu, tuan-tuan. Zaman 2016, menara yang paling tinggi adalah menara Burj Al Khalifah, lebih kurang 980 meter saja, baru sekilo. Menara Fir'aun 10 batu. Tuan-tuan bayang tengok dia punya teknologi tu mana. Sebab tu Fir'aun dia terlalu bongkak. Dan apa pula perasaan dan tindakan satu orang wanita yang nak mengaku la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, di sisi suami yang paling zalim atas muka bumi ni. Susah ke senang, tuan? Susah. Tapi Sayyidatuna Asyah membuktikan kepada semua wanita-wanita pada malam ini. Pakat dengarlah semua wanita. Mempunyai suami yang paling jahat di atas muka bumi, yang paling zalim di atas muka bumi. Bahkan bukan saja jahat dan zalim, yang paling kufur di atas muka bumi tidak menghalang Asyah untuk mendapat tempat di dalam syurga Allah. Cerita dia, bila dia mengaku satu hari, Asyah ni dia bertekad, aku nak mengaku depan suami aku hari ni bahawasanya aku beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Dia kumpulkan kekuatan, dia menghadap Fir'aun, suami dia. Suami, tuan-tuan, sabit dengan Quran. Fir'aun itu suami dia, bukan kata hadis Hasan, sabit dengan Quran. Akhirnya bila duduk depan suami dia, dia kata, wahai suami, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Fir'aun, dia dengar kata satu hari akan lahir seorang manusia yang akan meruntuhkan kerajaan. Dia diarah bunuh, apatah lagi bila isteri dia. Tuan-tuan, agak-agak macam mana? Ni dah isteri ngaku ni macam mana? Nak lembut dengan isteri ke macam mana? Fir'aun, yang kata nama Fir'aun ni, dia terus arahkan untuk isteri sah dia. Asyah ni antara isteri yang paling cantik. Dah cantik, solehah pula, dengan Allah Azza wa Jalla beriman.
Dia tak kira Fir'aun ni. Dia terus arahkan bawa wanita ini pergi ke tengah padang pasir Mesir ketika tu. Dan ikat dia pada 4 kayu. Buat macam tu. Ikat. Letak di tengah panas, tak bagi makan, tak bagi minum selama sehari. Cukup sehari Fir'aun lalu. Wahai Asyah, apa pendirian kamu sekarang? Kata Asyah, isteri Fir'aun, mazdattu illa imanan billah. Semakin bertambah imanku kepada Allah, kata Asyah. Oh, ni dahsyat tuan. Mana ada isteri sampai tahap suami pergi ikat kat tiang bola, tiang gol. Kemudian dibiarkan hari yang kedua tanpa makanan di bawah jemuran tengah hari. Cukup 2 hari Fir'aun lalu. Wahai Asyah, apa yang kamu tunggu lagi? Asyah jawab, mazdattu illa imanan billah. Setiap hari semakin bertambah imanku kepada Allah. Cukup 3 hari Asyah masih menyebutkan la ilaha illallah. Allahu Akbar. Fir'aun boleh pilih ratusan jenis azab untuk dikenakan pada isteri dia. Cuma dia nak siksa dulu. Fir'aun waktu kejar Nabi Musa, kata para ulama, dia mengerahkan berjuta tentera dia nak ligat Nabi Musa ya. Kerajaan empayar yang besar. Tuan-tuan bayangkan kerajaan-kerajaan sekeliling Mesir ketika itu membayar ufti kepada Fir'aun. Semua tunduk. Sebab dia yang paling kuat. Ini isteri dia, lagi mudah. Dia nak bunuh. Dia seksa 3 hari, tak bagi makan, tak bagi minum, tengah panas. Dan pada hari yang ketiga, bila dia tengok iman isteri dia masih kukuh, Fir'aun pun arahkan, ambil seketul batu yang besar. Ini antara cara penyiksaan ketika tu. Batu tu akan dilepaskan, dia tunjuk batu tu, angkat macam crane tu, tinggi, tak betul-betul di kepala Asyah. Tengok, kita boleh nampak tuan. Boleh berubah tau. Tak angkat ketul batu tak sah, boleh lagi. Angkat ketul batu tak betul. Fir'aun kata, sekali lagi kalau aku tanya, hang sebut masih beriman dengan Tuhan Musa dan Harun, batunya akan dilepaskan. Ketika itulah Asyah meminta kepada Allah dengan satu permintaan yang Allah rakamkan permintaan itu di dalam Al-Quran. Kata Asyah, dia sambil tengok langit dah, Rabbi, Tuhanku, ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, binakanlah di sisimu sebuah rumah ataupun sebuah istana mahligai syurga di dalam syurgamu. Wa najjini min Fir'aun. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada Fir'aun. Dia tengok batu ni. Wa amalihi, dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Apa Asyah minta tuan-tuan? Dia sepatutnya, Asyah ni adalah first ladies, wanita pertama dalam sebuah kerajaan yang paling kaya di dunia ketika tu. Benda apa yang dia tak dapat? Asyah imra'ah Fir'aun, isteri Fir'aun ini wanita nombor 1 dalam kerajaan Fir'aun. Kalau hari-hari dia nak tukar rumah pun boleh. Hari-hari nak tukar rumah yang sejuta. Dia boleh buat permintaan dengan mudahnya. Tetapi dia memilih Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia minta ialah, ya Allah, binakan kepadaku sebuah rumah di sisimu. Binakanlah kepadaku di sisimu. Asyah sebut di sisi Allah dulu, baru Asyah sebut rumah. Ulama kata, cuba tengok cerdiknya wanita yang bernama Asyah ni. Dia minta Allah bina di sisi Allah, kemudian baru dia sebut benda apa nak bina? Rumah ataupun syurga. Dia nak jiwarullah, dia nak berada di samping Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat dia. Lalu batu dilepaskan. Ketika batu sedang menuju ke kepalanya, Allah Subhanahu Wa Taala membuka ke-7 lapisan langit untuk ditunjukkan istananya yang telah pun disiapkan oleh Allah.
Waktu tu dia minta, ketika itu Allah makbulkan. Istana Asyah sudah pun tersiap. Nampak? Dan dia pun mati dalam keadaan tersenyum. Siapa suami dia? Fir'aun. Apa hobi Fir'aun? Bunuh orang. Kalau Asyah boleh dapat redha Allah, bersuamikan manusia yang paling zalim atas muka bumi ini, maka tidak menjadi alasan kepada wanita-wanita hari ini kalau Allah duga kita dapat suami yang tak pernah hormat kita, dapat suami yang tak pernah bagi nafkah kepada kita, sabar, kata Nabi SAW, sehinggalah kita bertemu dengan Nabi SAW di Telaga Kauthar. Saya rasa sekadar itu dulu, insyaAllah, sebagai satu renungan untuk malam ni. Sekian daripada saya untuk round yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.